Assalamualaikum dan salam sejahtera murid tahun 3 Intelek. Bersama Cikgu Atirah lagi hari ini dalam kelas Bahasa Melayu kita pada pagi ini. Baiklah, pada hari ini objektif pembelajaran yang akan kita capai ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 kata majmuk yang terdapat di dalam teks program Bumi Hijau dalam bentuk peta buih. Kemudian murid juga boleh membina sekurang-kurangnya 1 ayat menggunakan kata majmuk dengan betul mengikut konteks. Baiklah, pada hari ini kita masih di dalam unit 12 iaitu kerjasama asas perpaduan. Pada hari ini kita akan belajar tajuk pelajaran program Bumi Hijau. Baiklah, pada hari ini juga kita akan mempelajari apa itu kata majmuk. Pada sebelum ini, murid-murid telah mempelajari kata majmuk pada tahun 2. Jadi, cikgu harap hari ini murid boleh ingat semula apa itu kata majmuk. Baiklah, apa itu kata majmuk? Kata majmuk menurut Tata Bahasa Dewan ialah kata yang terhasil daripada proses merungkai 2 kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu. Kata majmuk ini boleh terdiri daripada kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Seterusnya, kata majmuk juga ialah 2 kata dasar atau lebih yang dirangkaikan untuk membentuk satu kata yang baharu. Rangkai kata yang terhasil memberikan makna yang khusus, dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. Apa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Mari kita lihat slide yang seterusnya. Ini merupakan contoh gambaran apa itu kata majmuk. Sebagai contoh, kita ambil kata merah jambu. Apa itu merah jambu? Merah jambu merupakan satu warna, iaitu warna merah muda. Perkataan merah jambu terbentuk apabila kita menggabungkan 2 perkataan, iaitu perkataan merah dan perkataan jambu. Kata dasar merah pada asalnya membawa maksud warna, manakala kata dasar jambu pula merupakan sejenis buah. Apabila kita gabungkan kedua-dua kata dasar ini, maka terbentuklah satu kata majmuk iaitu merah jambu. Perkataan ini perlulah dieja terpisah, merah dan jambu, untuk memastikan kita mengenali apa itu merah jambu. Dalam kata majmuk, terdapat 4 jenis yang boleh kita pelajari. Pertama ialah kata majmuk bebas. Kedua, kata majmuk kiasan. Apa itu kata majmuk kiasan? Kata majmuk kiasan lebih berbentuk peribahasa. Ketiga ialah kata majmuk istilah khusus. Istilah khusus bermaksud membawa makna tersendiri. Dan yang terakhir ialah kata majmuk mantap. Apa itu kata majmuk mantap? Selepas ini cikgu akan jelaskan. Baiklah, berikut merupakan kata majmuk bebas. Kata majmuk bebas merupakan kata majmuk yang boleh terbentuk apabila kita menggabungkan apa-apa jenis kata dasar yang boleh membawa makna yang baharu. Contohnya seperti bakul sampah, papan tulis, kolam renang, ibu bapa, jam tangan dan balai polis. Keenam-enam contoh ini merupakan perkataan yang pada asalnya mempunyai 2 kata dasar yang berbeza. Misalnya, bakul dan sampah. Bakul merupakan satu tempat untuk kita menyimpan sesuatu barangan, manakala sampah pula merupakan barangan yang kotor ataupun bahan yang perlu kita buang. Apabila kita gabungkan kedua-dua kata dasar ini, maka terbentuklah satu kata majmuk bakul sampah yang membawa maksud tempat untuk kita membuang sampah. Baiklah, kita pergi ke kata majmuk kiasan. Apa itu kata majmuk kiasan? Seperti yang kita sedia maklum,
Seperti yang apa cikgu maklumkan sebentar tadi, kiasan membawa maksud peribahasa. Jadi, kata majmuk berbentuk kiasan ini lebih berbentuk peribahasa, iaitu seperti di dalam dan sebagainya. Kita lihat contoh yang pertama. Kata majmuk baik hati. Baik hati membawa maksud orang yang baik. Yang kedua ialah kata majmuk ringan tulang. Ringan tulang membawa maksud rajin. Ketiga ialah susah payah. Susah payah membawa maksud kesusahan seseorang untuk mendapatkan sesuatu ataupun kerja keras kita untuk mendapatkan sesuatu. Keempat pula ialah buah tangan. Buah tangan bermaksud hadiah ataupun pemberian. Baiklah. Contoh yang kelima ialah kata majmuk geli hati. Kata majmuk geli hati bermaksud kita seronok ataupun kita ketawa. Perkataan geli hati ini terbentuk berdasarkan dua kata dasar, iaitu kata dasar geli dan kata dasar hati. Apabila digabungkan, ia menjadi satu kata majmuk kiasan yang membawa maksud bahari. Kita pergi ke kata majmuk istilah khusus pula. Kata majmuk istilah khusus mempunyai maksud yang khusus ataupun maksud yang tersendiri. Pada kebiasaannya, kata majmuk ini boleh didapati di dalam mata pelajaran bahasa Inggeris, mata pelajaran matematik dan mata pelajaran sains. Kita lihat contoh yang pertama, teknologi maklumat. Teknologi maklumat atau kita kenali sebagai ICT merupakan contoh istilah khusus yang digunakan untuk memberi maksud teknologi baharu seperti internet, telefon bimbit dan sebagainya. Contoh yang kedua ialah reka bentuk. Reka bentuk merupakan satu perkataan yang membawa maksud khusus seperti rekaan tentang sesuatu barangan, pakaian, rumah, bangunan dan sebagainya. Yang ketiga pula ialah pita suara. Pita suara merupakan istilah khusus untuk satu organ yang terdapat di dalam badan kita. Organ ini berfungsi untuk mengeluarkan suara apabila kita bercakap. Sekiranya pita suara kita rosak, maka kita sukar untuk mengeluarkan suara dan pada akhirnya kita juga akan sukar untuk bercakap. Kata majmuk yang terakhir ialah kata majmuk karbon dioksida. Kata majmuk istilah khusus ini boleh didapati di dalam mata pelajaran sains dan kata majmuk ini merupakan kata majmuk yang membentuk satu istilah khusus. Istilah khusus ini ialah mewakili gas. Karbon dioksida merupakan sejenis gas yang terdapat di dalam alam sekitar dan juga apabila kita menghembuskan nafas kita. Baiklah, seterusnya barulah kita beralih kepada kata majmuk mantap. Kata majmuk mantap berbeza dengan ketiga-tiga jenis kata majmuk sebelum ini. Apa yang membezakan kata majmuk mantap dengan kata majmuk yang lain ialah kata majmuk mantap perlu dieja rapat ataupun perlu ditulis rapat. Hal ini kerana kata majmuk mantap sudah bersifat mantap atau boleh berdiri dengan sendiri. Sekiranya kita pisahkan kedua kata dasar yang membentuk kata majmuk mantap ini, maka definisinya atau maksud perkataannya akan berbeza. Jadi, murid-murid perlu ingat, kata majmuk mantap kita perlu tulis rapat. Terdapat 15 jenis ataupun 15 perkataan yang tergolong dalam kata majmuk mantap. Antaranya ialah cikgu senaraikan antarabangsa, tanggungjawab, tanda tangan, matahari, sukacita dan jawatan kuasa. Keenam-enam contoh ini menunjukkan bahawa kata majmuk jenis mantap perlu ditulis secara rapat antara satu sama lain. Baiklah,
Setelah kita memahami apa itu kata majmuk, cikgu ingin kamu semua telusuri teks program Bumi Hijau yang telah cikgu berikan. Baiklah, mari kita baca bersama-sama. Penduduk Taman Sentosa menanam anak pokok sempena program Bumi Hijau. Semua kaum di Taman Sentosa turut menyertai program ini. Mereka berganding bahu dengan pihak berkuasa tempatan. Mereka dapat memupuk semangat perpaduan. Encik Ravi memakai kacamata kerana hari terlalu panas. Encik Wong menolak kereta sorong yang berisi pokok bunga. Penduduk lain juga turut sama-sama menyiapkan tugasan yang diberikan. Aktiviti ini selesai pada pukul 12.30 hari. Encik Taufik mengucapkan terima kasih kepada pihak berkuasa tempatan dan penduduk Taman Sentosa atas sikap bantu-membantu yang ditunjukkan. Di sini kita mempunyai kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan kepada. Jadi cikgu harap murid-murid boleh lakukan pembetulan ya. Baiklah, berdasarkan teks program Bumi Hijau ini, cikgu ingin murid-murid kenal pasti kata majmuk yang terdapat dalam teks program Bumi Hijau di sebelah, kemudian pindahkan kata majmuk tersebut dalam bentuk peta buih. Kamu boleh salin peta buih ini di dalam buku latihan atau buku nota bahasa Melayu kamu. Terdapat 6 jenis ataupun 6 kata majmuk yang terdapat dalam program Bumi Hijau ini. Mari kita cari bersama-sama. Kita lihat pada perenggan yang pertama. Penduduk Taman Sentosa menanam anak pokok sempena program Bumi Hijau. Dalam ayat ini terdapat kata majmuk yang pertama, iaitu anak pokok. Yang kedua, semua kaum di Taman Sentosa turut menyertai program ini. Dalam ayat ini tiada kata majmuk. Kita pergi ke ayat yang ketiga. Mereka berganding bahu dengan pihak berkuasa tempatan. Ya, betul. Kata majmuk yang kedua ialah berganding bahu. Mereka dapat memupuk semangat perpaduan. Ya, di dalam ayat ini tiada kata majmuk. Kita pergi ke perenggan yang kedua. Encik Ravi memakai kacamata kerana hari terlalu panas. Ya, kata majmuk yang ketiga ialah kacamata. Encik Wong menolak kereta sorong yang berisi pokok bunga. Betul. Kata majmuk yang keempat ialah kereta sorong. Penduduk lain juga turut sama-sama menyiapkan tugasan yang diberikan. Ini merupakan ayat biasa dan tidak mempunyai kata majmuk. Kita pergi ke perenggan yang terakhir. Aktiviti ini selesai pada pukul 12.30 hari. Ya, tengah hari juga merupakan kata majmuk. Encik Taufik mengucapkan terima kasih kepada pihak berkuasa tempatan dan penduduk Taman Sentosa atas sikap bantu-membantu yang ditunjukkan. Ya, betul. Kata majmuk yang terakhir ialah terima kasih. Jadi, berdasarkan kata majmuk yang telah kita kenal pasti, saya ingin kamu semua masukkan kata majmuk ini di dalam peta buih kata majmuk yang telah cikgu berikan. Pertama, anak pokok. Kedua, berganding bahu. Ketiga, kacamata. Keempat, kereta sorong. Kelima, tengah hari. Dan yang keenam, terima kasih. Lengkapkan peta buih kamu di dalam buku nota. Syabas murid kerana telah menyiapkan aktiviti 1. Kita beralih ke aktiviti yang kedua, iaitu aktiviti membina ayat. Setelah memahami dan mengenal pasti apakah itu kata majmuk, mari kita cuba bina ayat yang mudah dan ringkas. Di sini, cikgu telah sediakan satu lembaran kerja kepada kamu. Kamu boleh cetak keluar menggunakan mesin pencetak ataupun salin di dalam buku nota kamu. Arahannya, sila bina ayat yang ringkas menggunakan kata majmuk berdasarkan rangkai kata di bawah. Rangkai kata ini bermaksud perkataan yang terdapat di dalam lembaran tersebut.
Ini merupakan rangkai kata bagi ayat yang pertama. Mari kita cuba bina ayat berdasarkan rangkai kata yang telah diberikan. Dalam rangkai kata yang pertama, subjeknya ialah ibu dan kata majmuknya ialah anak pokok. Jadi antara ayat yang boleh dibina ialah ibu menanam anak pokok di dalam pasu. Ataupun murid juga boleh bina ayat yang mudah seperti ibu menanam anak pokok. Noktah juga diterima pakai. Cikgu ingin kamu salin jawapan ini di dalam buku latihan kamu. Kita pergi ke ayat yang kedua. Rangkai kata yang diberikan ialah murid 3 intelek berganding bahu. Berganding bahu ialah bekerja sama. Jadi, kita boleh gunakan kata majmuk berganding bahu di dalam situasi misalnya di dalam bilik darjah apabila kita ingin mengemas kelas. Contoh ayatnya ialah murid 3 intelek berganding bahu membersihkan kelas. Cikgu ingin kamu salin ayat ini di dalam buku latihan kamu. Kita pergi ke ayat yang ketiga. Rangkai kata yang diberikan ialah kakak kacamata. Jawapan yang boleh digunakan ialah kakak memakai kacamata kerana rabun. Ataupun kakak memakai kacamata kerana hari terlalu panas. Juga boleh diterima. Kita pergi ke ayat yang keempat. Ayat yang keempat menggunakan rangkai kata ayah, kereta sorong dan rumput kering. Jadi subjek yang kita gunakan ialah ayah. Kata majmuknya ialah kereta sorong. Dan kata nama yang kita gunakan ialah rumput kering. Apakah contoh ayat yang boleh digunakan? Ya, ayah menolak kereta sorong berisi rumput kering. Ataupun ayah menolak kereta sorong yang dipenuhi rumput kering. Seterusnya kita pergi ke ayat yang kelima. Rangkai kata yang digunakan ialah mesyuarat dan tengah hari. Ini memberikan gambaran bahawa mesyuarat ini diadakan pada sebelah tengah hari. Jadi ayat yang boleh kita rangka atau ayat yang boleh kita bina ialah mesyuarat akan diadakan tengah hari nanti. Kita pergi ke aktiviti ataupun ayat yang keenam. Rangkai kata yang digunakan ialah adik dan terima kasih. Dalam ayat ini, kita boleh bina ayat yang menunjukkan aktiviti ataupun perbuatan berterima kasih kepada seseorang. Jadi, ayat yang kita boleh bina ialah adik mengucapkan terima kasih kepada gurunya atau adik mengucapkan terima kasih kepada ibu. Adik mengucapkan terima kasih kepada kakak dan sebagainya. Tahniah murid-murid, kamu semua telah berjaya melengkapkan aktiviti kedua iaitu aktiviti membina ayat. Untuk mengukuhkan lagi kefahaman dan kemahiran kamu, kita akan melaksanakan latihan pengukuhan di dalam buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1 muka surat 91. Maafkan cikgu, kamu akan membuat latihan pengukuhan di dalam buku Bahasa Melayu Jilid 1 muka surat 92. Muka surat 92. Baiklah, lengkapkan latihan di sebelah dengan mencari kata majmuk dan membina ayat dengan betul. Kita cari dahulu kata majmuk seperti gambar di atas. Baiklah, kita lihat kata majmuk yang pertama. Cluenya ialah tiang ini. Tiang apakah ini? Ya, tiang lampu. Kita pergi ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua pula menunjukkan jam yang digunakan pada tangan seseorang. Jadi, ini merupakan jam tangan.
Baiklah, kita pergi ke gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga merupakan seorang makcik yang menggunakan beg. Beg ini diletakkan di bahagian bahu. Jadi apakah nama beg ini? Betul, beg tangan. Kita beralih kepada gambar yang keempat. Gambar yang keempat pula ialah ini. Apakah gambar yang ditunjukkan? Betul, ini merupakan gambar peti surat. Kita beralih ke gambar yang kelima. Gambar yang kelima pula merupakan pasu bunga. Dan gambar yang terakhir ialah gambar apa kelas? Gambar tong sampah. Baiklah, berdasarkan kata majmuk yang telah kita jumpa sebentar tadi, cikgu ingin kamu bina ayat berdasarkan rangkai kata yang telah cikgu sediakan untuk membantu kamu membina ayat dengan lebih mantap. Rangkai kata bagi ayat yang pertama ialah tiang lampu cantik. Contohnya, rumah kami mempunyai tiang lampu yang cantik. Cikgu ingin kamu salin ataupun bina ayat kamu sendiri berdasarkan contoh ini di dalam buku aktiviti kamu. Kedua pula, menggunakan rangkai kata dua keping surat, peti surat. Contoh ayat yang cikgu berikan, ibu mengambil dua keping surat di dalam peti surat itu. Ketiga, kita ada rangkai kata beg tangan merah. Jadi di sini kita boleh tahu beg tangan tersebut berwarna merah. Ayat yang boleh kita bina ialah ibu memakai beg tangan berwarna merah. Kita pergi ke ayat yang keempat. Rangkai kata yang digunakan ialah jam tangan pejabat. Dalam ayat keempat ini, subjek yang kita guna ialah ayah. Ayah memakai jam tangan apa pejabat? Ke pejabat. Kita pergi ke ayat yang kelima. Ayat yang kelima pula menggunakan rangkai kata membuang sampah, tong sampah. Cikgu berikan subjek di sini ialah Harvey. Murid-murid juga boleh tukar subjek ini kepada adik, abang, ayah, kakak dan sebagainya. Harvey membuang sampah di mana kelas? Ke dalam tong sampah. Seterusnya kita beralih kepada ayat yang ke-6. Rangkai kata yang diberikan ialah pasu bunga Makcik Selvi. Contoh ayat yang boleh dibina ialah pasu bunga itu kepunyaan Makcik Selvi. Ataupun murid-murid juga boleh bina ayat seperti berikut. Pasu bunga Makcik Selvi sangat cantik. Syabas dan tahniah murid-murid, kamu semua telah berjaya menggunakan kemahiran dan ilmu yang telah kamu pelajari tentang kata majmuk untuk membina ayat yang lengkap dan betul berdasarkan konteks kata majmuk yang digunakan. Oleh itu, cikgu ingin kamu semua lengkapkan latihan 1 dan latihan 2 di dalam live worksheet berdasarkan pautan yang telah cikgu berikan di dalam kumpulan WhatsApp kita. Cikgu harap kamu semua boleh lengkapkan tugasan, kemudian ambil gambar dan berikan kepada cikgu di dalam kumpulan WhatsApp. Kamu boleh berikan gambar kamu menyiapkan petek buih, kemudian hantarkan juga gambar kamu menyiapkan
tugasan membina ayat pada aktiviti kedua dan latihan pengukuhan. Kemudian gambar latihan pertama dan kedua di dalam buku, di dalam kumpulan WhatsApp kita. Cikgu ingin ucapkan tahniah dan syabas kerana kamu telah berjaya melengkapkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya, hari ini kita telah belajar tentang kata majmuk. Kata majmuk merupakan kata yang terbina daripada dua kata dasar dan membentuk perkataan yang baharu dan mempunyai makna yang tersendiri. Kata majmuk juga mempunyai 4 jenis, iaitu kata majmuk bebas, kata majmuk hiasan, kata majmuk istilah khusus dan kata majmuk mantap. Kata majmuk perlulah ditulis terpisah, melainkan kata majmuk mantap yang pada dasarnya perlu ditulis rapat. Selain itu juga, hari ini kita telah belajar cara untuk menerapkan nilai kejujuran dan keberanian dalam diri. Kamu semua juga telah bertindak jujur dengan menyimak jawapan kamu di dalam pertebuih sebentar tadi. Cikgu harap semua ilmu yang telah kamu pelajari pada hari ini kamu akan gunakan dalam kehidupan seharian. Cikgu ingin ucapkan terima kasih kerana hadir ke kelas pada hari ini. Jangan lupa untuk siapkan tugasan yang telah diberikan dan jumpa pada kelas akan datang. Sekian, terima kasih.